Jadi topik 5 ni berkaitan pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Peradaban majmuk di Malaysia. Apa abstraknya? Sinopsis. Peradaban majmuk di Malaysia ni pun semua boleh baca ni. Kita pun dah sentuh pada minggu lepas. Katanya peradaban majmuk di sini dinyatakan gabungan daripada beberapa peradaban yang saya pun dah sentuh pada minggu sebelum ni. Bermula daripada alam Melayu itu sendiri. Kemudian masuknya peradaban Asia, India, China, Timur Tengah. Kemudian masuknya peradaban Barat, kan, Portugis, Belanda, British kan. Kemudian masuknya pada peradaban globalisasi. Globalisasi ni secara tak nyata lah. Tak nampak bendanya tapi dalam bentuk maya kan. Internet, teknologi kan. Yang merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan. Melalui jaringan digital yang kompleks. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia. Jadi, dengan banyaknya peradaban yang masuk ke negara kita ni, Malaysia ni, jadi Malaysia apabila terbentuknya negara, maka nak ada satu identiti sendirilah. Identiti Malaysia sendiri. Acuan Malaysia lah dipanggil. Bermula dengan kemerdekaan, ada usaha untuk mewujudkan negara bangsa. Negara bangsa. Nanti kita akan bincang lah apa yang dikatakan negara, apa yang dikatakan bangsa dan apa yang dikatakan negara bangsa. Didahului oleh pembinaan negara, bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Negara mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem demokrasi, bilang pembangunan 5 tahun dan sebagainya. Nanti boleh bacalah, nanti saya akan sharekan slide ni. Okey, hasil pembelajaran dan objektif. Objektifnya ialah memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban. Okey, hasil pembelajaran bab ni yang ada 2 juga, macam minggu lepas ada 2 juga sama. Iaitulah pertama, masing-masing kita boleh menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia. Macam mana negara kita ni nak dibentuk menjadi satu negara bangsa. Biasanya negara bangsa ni dia bermula daripada apa? Daripada kemerdekaan, barulah akan membentuk satu negara lah. Nanti kita akan bincang lah. Kemudian yang kedua, menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif peradaban. Kita nak analisis negara bangsa Malaysia ni dari kacamata atau dari sudut pandang peradaban lah. Okey, ini peta minda. Ini kira apa yang akan kita belajar pada hari ni lah. Peradaban majmuk ni merujuk kepada peradaban yang ada di negara kita Malaysia. Kemudian kita akan tengok dari segi sejarah sosialnya. Kemudian adanya negara, adanya bangsa. Kemudian daripada bangsa yang ada dekat negara kita tu ada wujud satu istilah bangsa idaman. Bangsa idaman tu apa yang dikatakan bangsa idaman? Kemudian ada negara dah ada di negara kita, bangsa pun dah ada. Kemudian akan wujud pula, nak diwujudkan negara bangsa pula. Ini antara istilah-istilah yang akan kita bincangkan. Okey, ada 4 kandungan. Yang pertama, sejarah sosial, pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Sejarah sosial ni kita boleh faham macam masyarakat lah. Sifat-sifat masyarakat dan kemasyarakatan. Kalau dalam kamus tu dia kata sosial ni sinonim ataupun samalah pengertiannya macam kemasyarakatan. Jadi sejarah masyarakat atau sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Macam mana peradaban dunia yang wujud dekat dunia ni dia boleh mempengaruhi terhadap nak membina satu negara bangsa. Kemudian konsep negara dan bangsa. Apa yang dikatakan negara, apa yang dikatakan bangsa. Kemudian yang ketiga, konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Dah faham apa itu negara. Kemudian dah tahu apa itu bangsa. Kemudian nak tengok pula konsep dan pembentukan dalam acuan Malaysia sendirilah. Kemudian yang keempat, kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan bangsa idaman. Okey. Ini sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Perkara ni kita dah bincang pada minggu-minggu sebelum ni. Yang mana bermula di alam Melayu tu, secara originalnya, origin kan, maknanya penduduk asli tu, negara di tanah Melayu tu, itulah yang sedia ada. Termasuk mereka memang orang yang pertama lah yang menduduki tanah Melayu ni. Jadi pada waktu tu peradaban yang ada ialah peradaban peribumi. Kan dalam keadaan yang kita pernah bincang sebelum ni kan. Kemudian dimasuki pula oleh peradaban daripada Asia yang kita dah bincangkan, India, China, Timur Tengah.
Kemudian peradaban barat, Portugis, Belanda, British. Dan peradaban globalisasi. Jadi kat sini kalau kita lihat ni, dari segi sejarah sosialnya dekat negara kita ni, sebelum terbentuk negara Malaysia ni ada 4 bentuk peradaban lah. Kalau ditanya, nyatakan 4 peradaban yang berlaku yang dipengaruhi oleh negara Malaysia kan. Yang dipengaruhi dalam pembentukan negara Malaysia. 4 lah. Peradaban peribumi alam Melayu, peradaban Asia, peradaban barat dan peradaban globalisasi. Nak katanya kita hari ni terkesan daripada 4 peradaban lah. Tapi peradaban yang paling latest yang masih lagi berada sekarang di negara kita ialah peradaban globalisasi lah. Dalam bentuk jaringan digital tadi kan. Kemudian peradaban beridentitikan Malaysia. Iaitulah bermula daripada kemerdekaan. Merdeka negara kita negara kita dapat merdeka pada tahun 1957. Kemudian bila capai je kemerdekaan, maka usaha-usaha kerajaan pada waktu tu untuk membina negara lah. Dah dapat negara yang berdaulat dah dapat satu negara yang berdaulat yang diiktiraf oleh negara lain. Maka dalam usaha untuk membina negara lah, memajukan negara kan dan sebagainya kan. Kemudian nak membina bangsa pula. Negara ni nanti kita akan bincang apakah yang dikatakan negara. Antaranya ialah negara tu mestilah ada bangsa kan. Dalam sebuah negara mesti ada bangsa. Maka untuk mencari identiti Malaysia ni dari segi peradabannya, maka Malaysia kena membina negara dan membina bangsanya bagaimana kan. Jadi negara kita ni berbeza dengan beberapa negara di dunia lah. Dari segi bangsanya kan. Nanti kita akan bincang Okay, ini yang kita dah sentuh pada minggu-minggu yang sebelum ni. Minggu yang ke-3 kalau tak silap Yang zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman persejarahan dan yang keempat zaman sejarah moden. Ni kalau masih ingat lah kita dah ulas sebelum ni, nanti boleh camat balik lah. Okay, ni peradaban globalisasi. Era dunia tanpa sepadan. Ini pun dah sentuh juga. Hari ni diingatkan sekali lagi lah. Jadi era dunia tanpa sepadan ni telah memungkinkan, telah membolehkan lah bukan mungkin macam tak pasti kan. Tapi memang dah pasti dah memang berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sepadan negara. Kita pun dah sudah maklum benda ni kan. Masing-masing pun kita pun menggunakan teknologi internet kan. Contohnya ODL ni pun menggunakan teknologi globalisasi ni kan. Jadi memang tanpa sepadan lah. Tanpa sepadan. Saya berada di sini, Fajar berada di sana kan. Tapi boleh bersua dalam alam maya. Jadi nak menunjukkan ke situ adanya interaksi dan jaringan. Pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Mana betul lah. Dan perkembangan teknologi maklumat dan informasi. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan. Politik, ekonomi, sosio budaya, pemikiran dan ilmu dan sebagainya lah. Kemudian perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Perkembangan peradaban. Memang betul lah. Jadi kalau kita lihat ni, peradaban global ni, atau globalisasi ni dia memang telah memberi kesan yang agak besar jugalah kepada bagaimana negara kita ni dibentuk dari segi peradaban je kan. Kalau kita lihat bagaimana orang Melayu pun pada hari ni, walaupun orang Inggeris, orang luar negara atau orang Korea kan tak berada di negara kita, tapi kita terkesan dengan bagaimana mereka itu berbudaya kan, bagaimana peradaban mereka kan. Sebab kita dapat akses daripada jaringan interaksi yang berlaku melalui teknologi kan. Kan itu yang masing-masing berkenal artis-artis Korea dan sebagainya kan. Okey, kemudian pembentukan peradaban majmuk. Gabungan atau pencampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Ulang sama juga Jadi peradaban Melayu ni menjadi teras kepada peradaban majmuk di Malaysia. Jadi dalam negara kita Malaysia ni, penduduk asal tu ataupun peradaban yang pertama yang ada tu, itulah yang dikatakan sebagai peradaban teras lah. Teras peradaban. Jadi setelah kemasukan para pedagang, ini ulang lagi India, China, Timur Tengah, maka telah membuka satu ruang lah. Satu peruang, satu pertemuan ataupun satu pertukaran peradaban. Kemudian disusul dengan kemasukan penjajah pula pun sama juga Kemudian ni pun ada yang kita dah sentuh ni, kemasukan China dan India ni, maka lagi bertambah rencam
bertambah pelbagai masyarakat di alam Melayu lah di negara Malaysia ni. Jadi hari ini era globalisasi telah membawa berlakunya kacukan pelbagai punca peradaban. Kesemua pengaruh peradaban luar ni telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia. Ini kita dah bincang pada minggu lepas kan, sama je lah. Cuma ulang-ulangan Okey, ini dalam bentuk gambar rajanya. Dalam bentuk yang kita boleh nampak lah peradaban acuan Malaysia ni. Gabungan daripada peradaban Asia, peradaban Barat dan peradaban global kan. Semua boleh nampak maksudnya ada 3 peradaban daripada Asia, ada 3 peradaban daripada Barat. Kemudian ada peradaban asal tu Melayu sebagai teras. Kemudian tambah lagi peradaban global yang terkini lah. Maksudnya yang teras dan yang terkini. 3 tu dah berlalu. Tapi pengaruhnya masih ada. Kita pun dah bincang pengaruhnya dari segi apa. Dari segi undang-undang, dari segi penggunaan bahasa yang diserap dalam bahasa Melayu dan sebagainya lah. Okey, transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Transformasi sosial, bagaimana bentuk perubahan masyarakat tu dalam menuju peradaban ikut acuan Malaysia lah. Kalau ikut pada tahun 70-an tu, 1970-an, maknanya lepas merdeka lah. Kita pun dah bincangkan pada waktu tu dilaksanakan dasar ekonomi baru kan. Dasar ekonomi baru tu antaranya 2 matlamatnya, iaitu untuk membasmi kemiskinan dan memastikan keseimbangan dari segi penguasaan equity dan ekonomi kan. Jadi pada tahun tu lebih kepada miskin dan tak sama rata dari segi kependudukan, penempatan, ekonomi dan sebagainya lah. Kemudian pada tahun 80 hingga 90-an, negara kita ke arah untuk memajukanlah, membangunkan negara dan adanya perkembangan dari segi industri lah, perubahan daripada pertanian kepada industri lah perindustrian dan penghijrahan. Kemudian pada tahun 2000, perbandaran dan kelas menengah. Maksudnya berubahlah daripada kelas miskin tu ataupun kira taraf hidup yang rendah ke arah yang lebih selesa lah, lebih maju, kelas menengah kan. Pada tahun 2010-an ke arah negara maju. Kan. Jadi kita ni dah 2021. Maksud kita telah pun melepasi 2010 ke arah negara maju ni. Jadi kita boleh tengok adakah negara kita ni dah taraf maju ke atau macam mana kan. Kita pun dapat nilai sendiri kemajuan dari segi apa kan. Nak maju tiba-tiba dilanda pandemik pula COVID jadi seolah-olahnya macam perancangan negara maju tu macam pause dulu di pause maksudnya diberhentikan seketika sebab nak melawan pandemik ni kan. Jadi dari masyarakat majmuk pelbagai etnik ke ketamadunan payung anak watan. Istilah payung anak watan yang membina peradaban acuan Malaysia. Jadi apa yang boleh faham daripada istilah ni? Daripada negara kita Malaysia ni, kalau ingat lagi pada minggu yang keempat, yang anak panah tu, minggu lepas kita ada sentuh balik. Daripada peradaban majmuk, kemudian lahirnya masyarakat majmuk, kemudian lahirnya kepelbagaian. Jadi daripada kepelbagaian etnik tadi, maka dia ke arah ketamadunan payung anak watan. Istilah payung anak watan ni di bawah pemerintahan lah ataupun di bawah kepimpinan etnik original tadi trust ataupun tamadun trust tadi, macam Melayu lah. Kalau macam Malaysia ni, negara kita Malaysia kalau ikut sebelum kemasukan peradaban asing tu telah pun ada peradaban Melayu kan, ataupun orang-orang Melayu lah. Jadi anak watan ni kira yang asli lah daripada orang asal di negara Malaysia ni, orang Melayu kan. Jadi pelbagai etnik tu yang masuk lambat, yang masuk kemudian tu daripada kemasukan peradaban asing tu, dia berada di bawah kepimpinan ataupun pemerintahan anak watan, orang Melayu lah, yang membina peradaban acuan Malaysia. Kita pun boleh tengok semenjak daripada merdeka, negara kita ni dari segi pemerintahannya pun boleh katakan orang Melayu lah yang pegang tampuk kepimpinan tu kan. Daripada dulu lah UMNO kan, orang Melayu kan. Kemudian UMNO berapa lama memerintah Malaysia, orang Melayu juga kan. Kemudian tukar kepada kepimpinan yang baru pun orang Melayu juga. Kemudian sekarang pun Melayu juga.
Jadi nak katanya etnik-etnik yang pelbagai kat negara Malaysia ni di bawah payung anak watan. Maksud gitulah. Okey, kemudian pembangunan migrasi dan teknologi. Kemajuan melahirkan perubahan sosial. Ni memanglah fakta lah. Maksudnya kemajuan tu, kemajuan kehidupan lah dari segi ekonomi makin maju, taraf hidup makin maju, maka memang keadaan masyarakat pun berubah lah. Berubah Kita pun boleh tengok dari segi contoh macam prasejarah tu, daripada paleolitik, kemudian ke mesolitik, kan? Kemudian maju sikit ke neolitik, maju lagi ke zaman logam. Sama juga macam negara kita kan, daripada dulu kemudian berubah, maju, maka masyarakat pun semakin majulah. Maka telah melahirkan perubahan sosial. Dari segi gaya hidup berasal kepada pertanian, berubah kepada industri. Kan kalau dulu menanam untuk kehidupan sendiri kan, tanam jagung makan sendiri, tanam ubi keledek makan sendiri. Tapi ke arah industri, maksudnya tanam bukan untuk sendiri saja, tapi untuk dipelbagaikan kan, dijual, diubah dalam bentuk keripik dan sebagainya kan, untuk lebih komersial lah. Kemudian miskin ke kelas menengah, daripada desa kampung ke kosmopolitan. Banyak kampung-kampung pada hari ini pun dah namanya pun kampung baru kan, bandar dah majulah, tapi masih kekalkan lagi nama kampung kan. Katanya ada perubahan lah. Macam Kuala Lumpur sendirilah. Kalau Kuala Lumpur dulu taklah sampai tahap macam sekarang. Katanya daripada dulu macam gitu, akibat kemajuan telah berubah menjadi kosmopolitan kan, yang majulah. Kemudian transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial. Betul juga kan, maksudnya sosial ni ataupun masyarakat yang berubah dengan aspek kesan daripada kemajuan tu, maka semakin pelbagailah keadaan masyarakat tu kan. Semakin pelbagai keadaan masyarakat kerana terkesan dengan moderniti ni, kemajuan dan kepelbagaian. Kemudian pada waktu itulah wujudnya perkongsian nilai sejagat. Dan maksudnya nilai-nilai yang utama tu dapat dikongsi bersamalah kan. Contohnya untuk mencapai negara yang harmoni, maka semua etnik kena berkongsilah nilai itu. Bukan hanya satu etnik saja yang mendapat harmoni, aman, damai, kaya kan, tapi etnik lain terabai. Tidaklah maksudnya katanya kat situ kena ada perkongsian nilai sejagat. Kemudian persamaan pendapat awam, sama pendapat awam. Maksudnya tentang isu-isu yang berkaitan, contohnya dia sama pendapat. Contohnya kan, katakanlah macam membunuh diri ataupun bawa kereta tanpa terikat dengan undang-undang kan, dengan bebas, contoh pemandu mabuk kan. Tapi kalau isu pemandu mabuk tu contohnya kat jalan raya tu, semua sama kan, semua etnik sama. Memang semua setuju itu ialah satu isu yang tidak patut berlaku lah. Kena dibantas kan. Bukan hanya orang Melayu je berpandangan sedemikian, tapi bangsa lain pun sama juga. Sebab dia melibatkan nyawa kan, tak kira siapa kan. Siapa-siapa je boleh kena. Mungkin bangsa Cina kena, kadang bangsa Melayu kan dan sebagainya kan. Kemudian batas etnik nipis. Istilah ni kalau sekali baca tak jelas kan. Apa maksud batas etnik nipis? Rupanya kesan daripada pembangunan ni dan teknologi ni, maka batas etnik ataupun sempadan lah, kita boleh panggil sempadan sesuatu bangsa tu akan semakin menipis, bukan menebal kan. Kalau tebal ni bermaksud kalau bangsa Cina dengan bangsa mereka tak tahu tentang budaya Melayu, kalau orang Melayu pula, bangsa Melayu, kaum Melayu tak tahu tentang budaya India atau Cina dan sebagainya kan. Maka apabila batas etnik tu semakin menipis, bermaksudnya kita boleh memahami, mengenali, mengetahui kan. Contoh macam berlaku perayaan Cina contoh kan. Apa kuih-kuih yang biasa mereka makan kan? Misal ada kuih bulan kan. Ataupun tentang perayaan-perayaan tertentu. Ataupun pakaian-pakaian tertentu. Maksudnya kita tahu benda tu dan kita pun boleh saling memahami ataupun bertoleransi lah. Bertoleransi, boleh berbual kan dengan sesama etnik yang berlainan kan. Maksudnya nipis lah, tak tebal. Kalau tebal tu masing-masing urusan masing-masing ikut kaum masing-masing lah. Kemudian tingkah laku horizontal bukan vertikal, hubungan sosial rentas etnik dan agama. Nak kata je dengan transformasi sosial ni, pembangunan kemajuan yang ada tu, tingkah laku ataupun hubungan interaksi antara kaum boleh berlaku lah secara horizontal. Bukan hanya
golongan yang dirasakan golongan kayangan menindas golongan yang bawahan kan. Maksudnya tak berlaku benda tu Itulah antara dia Okey, kemudian impak kerencaman sosial norma sejagat. Kesan impak tu kesan lah. Kesan kerencaman atau kesan kepelbagaian sosial keadaan masyarakat. Apa kesannya? Segi budaya politik baru. Itulah kebebasan bersuara. Kita pun dapat lihat hari ni masing-masing boleh bersuara lah. Tapi dengan cara yang menepati undang-undang lah. Berpersatuan, boleh wujudkan persatuan apa-apa. Tapi kalau macam parti politik kena berdaftar lah. Tak berdaftar, tak boleh bertanding pula kan. Tak sah Jadi kena ada bebas lah boleh berpersatuan untuk menyatakan suara, akses maklumat pun bebas, demokrasi, penglibatan. Jadi nilai politik, amanah, integriti, keadilan, accountability, transparansi, keterangkuman. Katanya nilai politik pun berdasarkan pada nilai-nilai tertentu lah ni. Amanah, ada integriti Kemudian isu, rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman, jentera dan dasar awam, tadbir urus baik, federalisme. Ini antara isu-isu lah yang berlaku ataupun kesan daripada kepelbagaian sosial. Kan? Okey. Kemudian konsep negara bangsa. Ini saya nyatakan tadi tu. Negara bangsa. Asasnya istilah negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama. Negara dan bangsa. Negara digabung dengan bangsa jadi negara bangsa lah. Tapi sebenarnya negara tu sendiri ada konsep dia sendiri. Bangsa pun ada konsep dia sendiri. Biasanya kalau negara ni kita faham negara Malaysia. Sesebuah negara tu dia biasanya mesti ada tanah air. Kan tanah air tu maksudnya tanah yang sah lah. Ada rakyat dia, kemudian berdaulat, kan, mendapat kemerdekaan, ada kedaulatan, ada sempadan negara. Maksudnya tidak bebas lah. Ada ruang tertentu lah negara kan. Macam Malaysia adalah untuk Semenanjung dan Barat kan. Kemudian sempadan, kerajaan dan undang-undang. Ada undang-undang. Tapi ada juga negara yang tak ada tanah air tapi mengaku negara kan. Itu kita pun sudah maklum kan. Kemudian semua elemen ini saling melengkapi serta mengesahkan tentang sistem kuasa dan otoriti. Itu negara Negara Malaysia ni memang ada tanah air, ada rakyat dia, ada telah pun merdeka, telah pun berdaulat, kesan daripada kemerdekaan tu berdaulat lah Kemudian ada sempadan dia, ada kerajaan dan ada undang-undang. Itu namanya negara Abdul Rahman Embong mengatakan konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feudal dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis. Dia kata Abdul Rahman Embong berkata ni, golongan kapitalis tu ialah yang telah membentuk konsep negara bangsa yang pertama di Eropah, kapitalis. Konsep negara bangsa, kapitalis. Jadi kejayaan kapitalis tu membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang ada sempadan atau wilayah dan bangsa tertentu. Jadi rupanya di Eropah tu bangsa pertama yang membentuk konsep negara bangsa ni ialah golongan kapitalis lah. Misalnya di Eropah bangsa Inggeris muncul lebih awal sebelum bangsa Eropah. Bangsa Inggeris lebih awal sebelum bangsa Eropah dan negara England moden. Ini kalau ikut sejarahnya lah ni. Negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran, kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Negara bangsa, majoriti rakyatnya ada kesedaran bersatu. Majoriti rakyatnya ada kesedaran bersatu. Negara bangsa lah. Berkongsi budaya. Maksudnya ada kesedaran bersatu, kemudian berkongsi budaya dan berkongsi sejarah yang sama. Negara kita ada tak negara bangsa? Sama ni kan? Kita ada kesedaran untuk bersatu dalam demi negara dan kita pun semua pelbagai etnik juga kita berkongsi budaya. Maksudnya ada budaya yang kita boleh kongsi, ada budaya yang masing-masing punyalah ikut kaum kan. Kemudian kita berkongsi sejarah yang sama Idealnya sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Kalau disebut negara bangsa, maksudnya dalam satu negara tu cuma ada satu je bangsa kan. Macam satu je bangsa, satu etnik. Tapi negara kita ni banyak etnik, banyak bangsa. Jadi macam mana untuk mewujudkan konsep negara bangsa di negara kita Malaysia kan. Itu yang kita nak bincang ni. Jadi sebab di sini dinyatakan secara idealnya negara bangsa tu mesti hanya satu je anak watan,
satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Kan negara kita Malaysia ada China dengan budaya mereka, India budaya mereka dan sebagainya kan. Jadi negara bangsa ni adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Ni contoh Ini konsep negara bangsa. Okey, jadi di sini kalau lihat pandangan yang dikemukakan oleh Morton dan Islam ni, Penrose dan Godwin dan Wahki Yang atas mengatakan negara bangsa sebagai sebuah institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah, bahasa, etnisiti dan faktor-faktor lain. Jadi nak katanya samalah macam tadi Sebuah negara bangsa tu mesti ada politik dia. Politik tu yang menguasai negara tu lah. Iaitulah kumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa. Satu bangsa, yang mana satu bangsa tu berkongsi budaya, berkongsi sejarah, berkongsi bahasa, etnisiti ni kaum dan faktor-faktor lain semua berkongsi lah. Itu negara bangsa. Okey. Kemudian apabila Malaysia diisytiharkan merdeka, pada tahun 47, apa yang lahir ialah sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Sebuah negara. Merdeka aja wujud sebuah negara baru kan. Negara namanya negara Malaysia. Kemudian pada tahun 63, negara Malaysia ni telah terbentuk. Yang wujud dan bukannya bangsa Malaysia. Yang wujud ialah negara Malaysia. Bukan bangsa Malaysia. Kalau bangsa Malaysia tu dia merujuk pada satu bangsa sahaja kan. Tapi yang terbentuk ialah negara. Jadi kita tidak boleh panggil bangsa Malaysia. Tapi ke arah tu adalah usaha tu Kemudian struktur sistem negara bangsa memerlukan promosi kepentingan sendiri sahaja tanpa melibatkan kepentingan pihak lain. Ini pandangan lah. Bawah ada pandangan juga tu Bagi aliran yang berfahaman liberal dan sosialis, negara bangsa adalah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik yang sempurna. Manakala bagi fahaman konservatif, ia adalah berdasarkan kepada etnik atau satu bentuk perpaduan organik. Jadi itu pandangan-pandangan lah tentang bagaimana mereka faham tentang konsep negara bangsa. Okey, ini yang pembahagian tadi. Dalam membentuk negara bangsa, di sini ada dinyatakan berapa bentuk lah negara bangsa. Ada yang pertama tu, satu bangsa, satu negara. Satu bangsa, satu negara. Ada tiga. Dari segi negara bangsa tu ada tiga bentuk. Tiga bentuk. Satu bangsa, satu negara. Kemudian yang kedua, ada bangsa tapi tak ada negara. Kemudian yang ketiga tu ada negara tapi tak ada bangsa. Tengok macam mana keadaannya. Satu bangsa, satu negara. Keadaan ini bercerita daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Justru ia akan melahirkan sebuah negara bangsa. Contoh macam Jepun. Bangsa Jepun, akhirnya dia membentuk negara Jepun. Itulah. Bangsa Jerman, akhirnya membentuk negara Jerman. Macam satu bangsa membentuk satu negara. Dia ikut nama bangsa tadilah. Jerman melahirkan Jerman, bangsa Jepun melahirkan Jepun. Kemudian bangsa tanpa negara. Terdapat berapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara. Misalnya bangsa Melayu Patani di selatan Thailand. Ada bangsa Melayu di Patani, tapi mereka tak ada negara untuk bangsa Melayu Patani. Mereka menumpang ataupun berada di negara Thai kan. Dan dikuasai oleh orang Thai lah. Ataupun bangsa Kurdish. Ada bangsa Kurdish. Satu bangsa namanya Kurdish. Bertapak di utara Iraq. Ada satu wilayah autonomi Kurdistan nama dia. Tapi tidak diiktiraf dalam peta dunia. Maksudnya kalau tidak diiktiraf ni tidak ada kedaulatan lah. Tidak ada kedaulatan, maka tidak dianggap sebagai negara. Jadi negara-negara yang tidak berdaulat tu tidak dianggap sebagai negara. Macam Israel tu, kalau ikut dia pun tak ada negara kan. Tapi macam mana negara kuasa dunia ni boleh membiarkan saja kan. Itu dia ada lain pula. Kemudian negara tanpa bangsa. Senario ini berlaku apabila wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Ada negara tapi bangsanya tak jelas bangsa apa kan. Kewujudan negara sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia. Rupanya negara kita ni dikatakan termasuk dalam kategori negara tanpa bangsa, state without nation. Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Satu bangsa Malaysia masih belum terbina. Bangsa Malaysia tak terbina lagi.
Kalau macam bangsa Jepun, negara Jepun, kan mereka samalah. Berbahasa yang sama, bahasa Jepun, budaya-budaya Jepun, makanan pun sama kan. Tapi Malaysia ni sebelum terbentuk kerajaan Malaysia tu, dah pun ada pelbagai bangsa kan. Kalau dari sejarahnya yang paling awal tu orang Melayu lah. Tapi orang Melayu pun tak boleh nak claim juga kan. Sebab sebelum terbentuknya kerajaan negara yang berdaulat, negara Malaysia ni mencapai kemerdekaan, waktu tu dah ada bangsa Cina, dah ada bangsa India dan sebagainya kan. Jadi kalau ikut tu, jadi masing-masing adalah boleh claim masing-masing punya kan. Dan katanya Malaysia ni dari segi pembahagian negara bangsa ni, kita boleh katakan termasuk dalam kategori negara tanpa bangsa kan. Jadi kalau katakan di akhir nanti saya buat soalan kan, contoh kan. Okey, di antara bentuk negara bangsa, negara Malaysia dikatakan sebagai sebuah negara bangsa. Manakah kategori yang paling sesuai kita katakan bagi negara bangsa Malaysia? Kan, katakan A, satu bangsa, satu negara. Bangsa tanpa negara. Dan C, negara tanpa bangsa. Jawapannya yang C lah. Negara tanpa bangsa. Negara Malaysia. Okey. Ataupun sebaliknya lah. Okey, itu negara bangsa. Kemudian setiap negara bangsa ada kumpulan etnik asal. Kita pun dah macam tadi. Namun begitu, dengan penghijrahan, perkembangan kapitalis dan penjajahan, geopolitik negara telah mengalami perubahan dan penaklukanlah semenjak abad ke-16. Ini boleh baca lah. Dalam negara bangsa tamu seperti Jerman. Ini dinamakan bangsa tamu. Seperti Jerman, United Kingdom, Perancis, China, India, Thailand, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Brunei, Filipina, Malaysia dan sebagainya. Diduduki oleh etnik asal. Dalam negara bangsa tamu, dan katanya penduduk asal tu masih lagi menduduki negara tersebut lah. Kemudian hegemoni ni macam pengaruh lah ataupun dalam negara bangsa tamu. Katanya penduduk asal tu masih lagi menduduki negara tersebut lah. Kemudian hegemoni ni macam pengaruh lah ataupun dominasi hegemoni. Hegemoni politik menjadi amalan adalah di mana anak watan diperakui dan diterima. Walaupun negara ini memiliki komuniti migrasi lah daripada penduduk asing dari negara-negara luar, mereka akan bernaung di bawah payung anak watan. Itu yang muncul istilah payung anak watan yang saya sebut di awal tadi. Katanya walaupun banyak bangsa-bangsa yang masuk kemudian, tetapi anak watan itulah yang menerajui pemerintahan negara tersebut. Itu namanya negara bangsa tamu. Kemudian negara bangsa settler. Ada dua. Negara bangsa ada jenis tamu, ada jenis settler kat sini nyatakan. Kalau negara bangsa settler ni macam mana? Seperti Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, Singapura dan sebagainya. Macam ni keadaannya? Keadaannya ialah komuniti migran yang menduduki negara itu telah meminggirkan, meletak di tanah-tanah reserve dan ada yang menghapuskan anak-anak watan. Dan katanya settler ni dia kira orang tak kenal budi lah. Dia rasa dia tu pendatang tapi dia pula menguasai tanah tersebut. Itu namanya negara bangsa settler. Macam Amerika. Siapa yang datang? Kan siapa yang asal kan? Rupanya yang datang pula yang menguasai Amerika. Jadi macam itulah. Jadi negara bangsa settler, negara bangsa tamu. Jadi Malaysia ni tergolong dalam negara bangsa tamu. Katanya penduduk asal tu tidak dihapuskan, tidak dipinggirkan. Malah negara penduduk asal itulah yang menguasai ataupun memayungi negara bangsa tersebut. Okey, kemudian dengan pemilikan tanah, penguasaan ekonomi dan politik oleh komuniti settler ni, kedudukan anak watan tidak diperakui dan diterima. Dan hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dan politik. Ini tadi negara bangsa settler. Jadi kita boleh katakan negara bangsa tu ada dari segi penerimaan dan penolakan anak watan, kita boleh pecah pada dua lah. Negara bangsa tamu dan negara bangsa settler. Okey, konsep negara tadi negara bangsa. Ini negara pula. Apakah yang dikatakan negara? Negara itu merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang merentah. Ini kita pun maklum ini. Konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat.
mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara lain. Ini pandangan ditulis oleh Oskrimili pada tahun 2017. Jadi semua rakyat, penduduk yang ada dalam satu negara itu terikatlah dengan tanah airnya, ada perlembagaannya dan ada kerajaatannya lah. Elemen terpenting mencorakkan negara, betul lah. Rakyat yang paling penting sebab rakyat yang mencorakkan negara. Rakyat ni mencorakkan negara dari segi apa? Dari segi pemilihan pemerintahan lah kan. Kalau negara kita Malaysia ni setiap 5 tahun adanya pilihan raya kan. Maka rakyat itulah yang menentukan kerajaan yang macam mana yang mereka nak kan. Kemudian rakyat juga yang akan membentuk bangsa bagi sebuah negara. Rakyat juga kan. Katanya kuasa rakyat. Maksudnya rakyat lah yang menentukan satu negara tu bagaimana keadaannya kan. Okey, ni konsep negara. Ni pun pandangan-pandangannya ni. Daripada Marx, kemudian dari segi Weber, dari segi Dahl, kemudian Giddens. Kalau yang atas tu mengatakan ciri-ciri utama negara, ada penduduk, ada sempadan, ada kerajaan, ada kedaulatan. Tu negara. Jadi kalau negara tak ada penduduk, tak nama negara kan. Kalau negara tak ada sempadan pun sama juga, bukan negara. Negara tak ada kerajaan pun bukan negara. Yang tak berdaulat pun bukan negara lah. Mesti ada 4 ada penduduk, ada sempadan, ada kerajaan, ada kedaulatan. Kemudian yang bawah sekali tu Giddens. Negara sebagai sebuah organisasi politik yang berkuasa memerintah sebuah wilayah dan boleh menggunakan pelbagai kaedah termasuk dengan cara kekerasan bagi yang mengekalkan suatu peraturan. Ini menurut Giddens pula. Dia kata negara tu sebuah organisasi politik. Politik yang berkuasa tu namanya negara. Ini pandangannya lah. Okey. Ini konsep negara dalam bentuk gambar rajah. Negara mesti ada 4. Tadi kan kita tekankan. Maksudnya ada penduduk, ada sempadan, ada wilayah, ada kerajaan yang memerintah dan ada kedaulatan. Ada 4. Jadi kalau ditanya, contohnya kalau katakan buat soalan akhir nanti kan kalau masih ingat lah Okey, elemen saya buat gambar rajah kan, elemen negara. Penduduk, wilayah, kerajaan, yang daulat saya letak A, X kan. Nyatakan X tu apa kan. Jadi X jawapannya kedaulatan lah Jadi 4 perkara ni kena ingat lah. Dalam sebuah negara, mesti ada 4 elemen penduduk, wilayah, kerajaan dan kedaulatan. Okey, tadi negara ni bangsa pula. Daripada sejarah, bangsa berasal daripada perkataan Latin, lahir. Rupanya bangsa tu daripada bahasa Latin maksudnya ialah lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seorang individu yang membawa kepada pembentukan dan kumpulan besar manusia. Bangsa tu bermaksud lahir. Lahirnya manusia kan, daripada mana kan? Kalau kita kaum orang Melayu kan, kita lahir kat mana? Lahir dekat tanah Melayu, daripada orang Melayu, bangsa Melayu. Maka kita bangsa Melayu lah kan? Maksudnya kita merujuk kita lahir kan? Kemudian penggunaan istilah bangsa ni cukup meluas dan membawa makna yang rencam. Biasanya merujuk kepada etnik, bahasa dan budaya. Sebut je bangsa, mesti kita akan tergambar bangsa tu mesti etnik, kaum kan. Bangsa Melayu, mesti kaum Melayu. Kalau bangsa Melayu, mesti menggunakan bahasa Melayu. Kalau bangsa Melayu, mesti ada budaya Melayu. 3 dalam satu bangsa tu, mesti adanya 3 lah. Etnik, bahasa dan budaya. Jadi sekumpulan besar manusia membentuk sebuah bangsa, biasanya melalui keterikatan hubungan, ada hubungan darah dan keturunan. Betul lah kan? Kita bangsa Melayu sebab datuk nenek moyang kita dulu, keturunan kita orang Melayu. Maka kita bangsa yang sama, bahasa yang sama. Ini pandangan lah. Okey, itu tentang bangsa. Konsep bangsa. Bangsa merujuk kepada satu kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Ini menurut Mahyudin. Itu namanya bangsa. Satu kumpulan manusia yang terikat dengan tata negara. Ini kira maksud yang secara umum lah. Kalau bangsa dalam maksud yang lebih khusus tadi kita baca sebelum ni. Ini yang lebih khusus ni dia kata yang ada hubungan darah dan keturunan. Ini lebih khusus. Yang ni dia maksud konsep bangsa yang lebih umum. Dia satu kumpulan manusia yang besar tapi terikat bukan dengan darah, bukan dengan keturunan, bukan dengan budaya tapi dengan ketatanegaraan, tata negara lebih umum. Jadi bangsa tu adalah satu kumpulan manusia yang terikat dalam satu unit kesedaran kolektif
yang bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Konsep bangsa. Kalau kita ikut konsep bangsa ni, nak kita katakan sebagai bangsa Malaysia. Jadi bangsa Malaysia tu mesti dia berkongsi etnik, berkongsi budaya dan berkongsi sejarah. Itu maksudnya konsep bangsa secara umum lah, ikut definisi ni. Seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah. Ini yang kita sebut tadi. Walaupun ada perspektif ataupun pandangan yang berlainan, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan. Nak katanya titik pertemuan antara pelbagai pandangan tentang bangsa tadi, apa samanya? Samanya ialah perasaan kebersamaan. Itu yang samalah. Kalau katakan bangsa Melayu ikut pandangan mengatakan bangsa tu ada pertalian darah atau keturunan, kat situ kan ada kebersamaan kan? Sama juga. Kalau katakan bangsa tadi dikatakan terikat dengan tata negara ataupun perkongsian etnik, itu maksudnya ada kebersamaan juga. Jadi kebersamaan tu telah menjadi titik temulah antara perspektif yang pelbagai tadi. Jadi oleh itu dapat dirumuskan, bangsa adalah satu kumpulan besar manusia yang terikat melalui perasaan kekitaan bersama dalam sebuah negara. Kebersamaan tadilah. Itu bangsa. Konsep bangsa. Ni konsep bangsa dalam bentuk gambar ajar lah. Satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal, ras dan keturunan. Kalau konsep bangsa menurut dalam bentuk fizikalnya, dalam bentuk fizikal lah, iaitulah yang sama ras dan juga keturunan kan, bersama ataupun ada kekitaan dari segi ras dan keturunan. Kemudian kalau bangsa dari segi kaum, iaitu kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya. Kaum Melayu, maksud ada beberapa kumpulan etnik bawah kaum Melayu tu, tapi ada ciri-ciri budaya yang hampir sama kan. Kemudian satu komuniti politik dalam wilayah tertentu pun dipanggil bangsa. Satu komuniti dalam wilayah tertentu dipanggil sebagai bangsa. Macam Kurdis dengan Kurdistan. Kurdistan. Bangsa Kurdis di utara Iraq tadi kan. Ada satu komuniti, satu wilayah di utara Iraq. Jadi kita panggil sebagai bangsa Kurdis. Walaupun mereka tu termasuk dalam kategori bangsa yang tak ada negara kan. Bangsa tanpa negara. Kurdistan. Tidak diiktiraf kedaulatannya lah, Kurdistan. Kemudian kewarganegaraan, istilah kewarganegaraan. Kewarganegaraan ni tentang warga negara lah, kerakyatan kan. Kita semua warga negara. Jadi kalau kita katakan apakah yang dikatakan warga negara, bermaksud ianya adalah kerakyatan rupa bangsa atau rupa bangsa ataupun bangsa seseorang. Semua orang ada bangsa dia kan. Kita bangsa Malaysia, kita bangsa Melayu, warga negara Malaysia kan. Setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik. Ini makna warga negara suatu bentuk kerakyatan lah. Bukan. Jadi seorang yang diiktiraf kewarganegaraan dia, maka dia ada hak untuk mendapat perlindungan istimewa dan pelbagai lagi lah. Jadi macam negara kita Malaysia, ada siapa yang mendapat warga negara, maka dia akan dapat istimewa keistimewaan tertentu lah sebagai warga negara kan. Sama juga orang Malaysia yang mendapat warga negara daripada negara luar contohnya kan. Mungkin dia akan dapat keistimewaan tertentu lah yang ada pada negara tersebut. Ada juga individu yang dapat dua kewarganegaraan. Ada juga kan. Dua warga negara dia boleh dapat. Macam mana tu? Okay, kemudian naratif negara bangsa Malaysia. Sebuah negara etno berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian. Ini satu bentuk ayat yang mendalam juga kena ulaskan. Dia kata naratif negara bangsa. Kalau negara bangsa Malaysia tu dikata sebagai sebuah negara yang berpasakkan anak watan. Bermaksud anak watan dalam negara tersebutlah yang menjadi terasnya dalam masyarakat yang pelbagai. Jadi negara Malaysia ni kita pelbagai etnik, tapi anak watan asal itulah yang menjadi pasak dalam kepelbagaian etnik yang banyak tadi kan. Kemudian kepelbagaian bangsa tadi diintegrasikan, disatukan mengikut pelantah perlembagaan. Namanya terikat dengan perlembagaan lah. Dan tersulam ruang sivik dalam governance. Ruang sivik tersulam dalam bentuk pemerintahan,
dan pembangunan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Itu naratif negara bangsa Malaysia. Okay, negara bangsa Malaysia. Negara bangsa Malaya Malaysia integrasi. Hegemoni politik. Hegemoni tadi saya nyatakan macam dominasi atau penguasaan lah. Pengaruh. Politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Jadi negara Malaysia ni, politik telah memperakui dan menerima anak watan. Betul lah negara kita Malaysia ni, anak watan atau bangsa Melayu yang asal dulu telah diperakui oleh politik lah. Semua politik negara kita mengakui benda tu. Sebab itulah setiap kali pemerintahan, orang Melayu lah yang diberikan kuasa untuk mengurus negara kan. Dan banyak mereka yang dikatakan sebagai migran tu, migrasi daripada negara asing tu, diberikan kerakyatan negara. Kemudian perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah panjang di mana Melayu Islam, bahasa Melayu, Raja digajikan sebagai pasak perlembagaan. Pasak perlembagaan. Ada pasak. Minoriti lain diikat di tapak integrasi. Kita pernah sentuh pada minggu lepas. Tapak integrasi itu apa dia? Tapak integrasi. Di mana yang di-Pertuan Agong sebagai simbol perpaduan, Islam agama rasmi persekutuan, agama lain boleh diamalkan. Ini kira bentuk-bentuk tapak integrasi lah. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, tapi bahasa ibunda lain boleh dipelajari. Maksudnya bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Nak katanya bangsa-bangsa lain yang ada bahasa mereka sendiri, dalam mereka nak mencapai perpaduan antara kaum ni, maka kena gunakan bahasa Melayu, kan? Minggu lepas kita dah belajar dah apa beza antara perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan, kan? Jadi bahasa yang dianggap sebagai bahasa perpaduan tu ialah bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Bila Malaysia dibentuk, rakyat Sabah dan Sarawak diperakui sebagai bumi putera dan dijadikan sebagai pasak negara bangsa bersama Melayu. Jadi gabungan Malaysia, Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak, maka Sabah Sarawak tu diiktiraflah sebagai daripada Malaysia dan dianggap sebagai bumi putera lah. Itu nak katanya ada negara bangsa Malaya, Malaysia integrasi. Dalam satu negara Malaysia ni yang ada banyak bangsa, maka bagi mencapai negara yang ada bangsanya, semua bangsa-bangsa tu diiktiraf dan diperakui lah. Cumanya negara kita Malaysia ni telah memperakui anak watan lah yang mendominasi lah ataupun yang memerintah kerajaan negara tanpa menidakkan kerakyatan atau kewarganegaraan daripada migran lah, daripada mereka yang masuk ke dalam negara kita Malaysia. Okey, ini pembinaan negara bangsa, asimilasi atau integrasi. Apa makna asimilasi? Apa makna integrasi? Kita dah sentuh pada minggu yang ketiga pada silap. Ada, itulah dalam bentuk hubungan, interaksi antara kaum tu ada empat. Ada empat istilah juga. Okey, kat sini kita boleh tengok ni, gambar rajah ni. Indigenous nation state. Indigenous ni asli lah. Asli maksudnya bangsa yang asli. Negara daripada bangsa yang asli. Yang settler nation state tu yang apa? Artinya maksudnya indigenous are denied and rejected. Maksudnya penduduk asal tu dinafikan dan dipinggirkan, kan? Jadi negara yang penduduk asalnya tu ataupun kita panggil sebagai negara bangsa tamu, kan? Tadi ada dua, negara bangsa tamu, negara bangsa settler. Jadi negara bangsa tamu tu Laos, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Thailand, Myanmar. Malaysia ni indigenous nation state sama jugalah. Tapi kita ada plural society ke bawah tu. Ada integrasi, ada kepelbagaian masyarakat yang pelbagai, majmuk lah, masyarakat majmuk. Okay, jadi kalau macam Cambodia yang dinyatakan tadi, Indonesia, Vietnam, Laos ni, Thailand, Myanmar, itu penduduk asli dia, penduduk asal dia lah yang memerintahkan, yang menguasai lah, yang tidak dipinggirkan. Tapi kalau negara tu dipinggirkan, macam penduduk asal dipinggirkan macam mereka tadi, itu namanya settler nation state.
Ini gambar ajar Okey, jadi kalau ada je integrasi, macam negara kita Malaysia lah ni ada integrasi antara kaum, maka dalam keadaan integrasi yang banyak tu, origin ataupun indigenous ni, anak watan tu masih lagi tidak dipinggirkan menjadi pasak, pasak lah dalam negara tersebut Okey, ini istilah bangsa idaman tadi yang saya nyatakan di awal. Konsep nation of intent, nation of intent, bangsa idaman berpendidikan bahawa sebuah negara bangsa adalah a project work in progress dan sentiasa berlaku contestation bangsa dalam negara itu hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Okay, di Malaysia pembentukan negara bangsa terjadi dalam dua fasa sebelum dan selepas merdeka. Antaranya adalah konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam, dan konsep masyarakat majmuk dipimpin oleh orang Melayu. Ini dari segi bangsa. Bangsa sebelum dan selepas merdeka. Bangsa dalam bentuk konsep lah. Dalam ke arah nak bentuk bangsa tadi, ada yang memperkenalkan konsep Melayu Raya, ada yang mengenalkan konsep negara Islam, ada yang memperkenalkan konsep kelompok masyarakat majmuk. Konsep masyarakat majmuk. Itu semua tiga-tiga konsep ni ke arah nak membentuk bangsa lah. Namun demikian, hanya konsep terakhir iaitu Malay-led Plural Society yang diterima oleh pihak British. Dia kata sebelum merdeka tu ada tiga konsep. Tapi British sebelum merdeka tu hanya terima satu je yang terakhir, dia kata. Hal ini dinatijahkan dengan terbentuknya CLC, Communities License Committee, yang diterima pakai hingga kemerdekaan. Jadi selepas negara ini mendapat merdeka, wujud keinginan nak lahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif atau identiti nasional sepunya. Jadi sebelum merdeka, ada tiga konsep yang cuba diwujudkan sama ada oleh golongan pihak kiri ataupun orang Melayu dan sebagainya kan. Maksudnya orang Melayu ni ada tiga dah dia cuba kenal konsep konsep yang Melayu Islam ni bawa konsep negara Islam. Konsep orang Melayu ni dibawa oleh konsep masyarakat majmuk. Satu lagi yang pegang kiri Melayu perkenalkan konsep Melayu Raya. Jadi British hanya terima yang last je. Kata kat sini Konsep terakhir iaitu Malay-led Plural Society. Iaitu konsep masyarakat majmuk lah. Selepas negara ini sampai kemerdekaan, kemudian bawah tu impian ini antaranya telah melahirkan konsep Malaysian Malaysia. Malaysian Malaysia yang popular pada tahun 60 digunakan oleh Lee Kuan Yew ketika Singapura berada dalam persekutuan tanah Melayu dan akhirnya pada tahun 90 pada era pemerintahan Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir, Tun M cuba memperkenalkan konsep Malaysian Malaysia. Malaysian Malaysia. Selain daripada itu, Perlembagaan Malaysia selepas merdeka turut melahirkan konsep-konsep lain seperti Wawasan 2020 dan Wawasan Gagasan Satu Malaysia. Nak katanya konsep-konsep ni masing-masing ni ke arah nak membentuk bangsa idaman lah. Bangsa idaman cumanya sebab macam dinyatakan tadi, negara kita Malaysia ni tak sama macam negara lain yang mereka tu berasal daripada satu bangsa membentuk satu negara. Antara Malaysia ni pelbagai bangsa yang membentuk satu negara kan. Jadi untuk membentuk satu bangsa untuk satu negara, itu yang banyak konsep yang dicuba diwujudkan. Yang sekarang ni ada konsep, sekarang ni yang pemerintahan sekarang ni dia wujudkan konsep negara apa? Siapa tahu? Siapa ada terbaca ke ingat? Kerajaan yang sekarang ni, negara kita Malaysia ni, yang diperintah oleh Perdana Menteri baru ni, Dato' Seri Ismail Sabri ni, apa konsep yang cuba diperkenalkan untuk menunjukkan bangsa idaman tu? Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Okey, betul. Terima kasih. Keluarga Malaysia. Jadi pandangan konsep-konsep ni memang ke arah lah bangsa idaman. Cumanya kita sebagai orang Melayu Islam, walaupun ke arah bangsa idaman ni, kita punya jati diri kita lah. Jati diri. Okey. Itu semua tu untuk ke arah memastikan negara tak apa namanya, tak bertelingkah kan, tak ada hubungan yang tak harmoni. Itu yang cuba wujudkan satu bangsa idaman supaya masing-masing walaupun pelbagai bangsa, pelbagai agama, tapi ke arah melahirkan satu negara yang majulah. Kalau dia tak cuba wujud bangsa idaman ni, masing-masing nak pastikan bangsa masing-masing boleh maju, maka negara pun jadi apa kan. Masing-masing orang kata macam istilah Melayu ni, apa namanya, melepaskan pucuk, bukan pucuk apa tu?
masing-masing nak memastikan pucuk masing-masing naik ke atas kan. Kalau pokok tu, siapa yang naik atas dulu dia menang lah. Pucuk bawah ni lama-lama akan mati kan. Macam itulah lebih kurang Okey, malah di Borneo wujud konsep seperti Sabah untuk Sabahan, Sarawak, Sarawakian. Walau bagaimanapun, konsep-konsep yang wujud di Borneo ini diciptakan oleh kelompok strategi internet. Ni dia kata, maknanya tak viral sangat lah, tak popular Okey, kemudian boleh baca Menurut beliau dalam aspek hubungan kemasyarakatan dalam konteks Malaysia baru ni, penekanan banyak diberikan kepada hubungan antara kaum interetnik, tapi meninggalkan peri penting hubungan dalam kaum atau intraetnik. Okay, kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum negara ini suatu yang perlu diraikan. Namun menurut Samsul, kita sering melihat perbezaan-perbezaan ini dalam dikotomi yang negatif, bukannya positif. Perbezaan menjadi suatu yang perlu dilawan, bukannya disyukuri. Jadi dia katanya, sepatutnya kepelbagaian itu kita kena raikan lah. Supaya dengan adanya perasaan ataupun pendekatan meraihkan perbezaan tadi, maka akan dapat cuba tercapailah keharmonian kan. Itulah yang diharapkanlah. Okey, ini dalam bentuk gambar rajah juga kita boleh lihat bagaimana negara kita ke arah mana bangsa di negara kita. Ini hegemoni negara bangsa idaman. Negara Malaysia pada tahun 50-an bawah tu Malay hegemoni. Hegemoni ni kita panggil sebagai penguasaan lah atau dominasi atau pengaruh. Pada tahun 50-an dulu pengaruh Melayu dikata kuat Kemudian adanya Daulat Islamiah. Ini yang dibawakan oleh konsep negara Islam tadi lah oleh parti politik yang bersifat Islamik lah. Kemudian Melayu Raya tadi haluan kiri tadi konsep Melayu Raya. Kemudian Malaysia yang diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew kan, masa Malaysia masih lagi Singapura di dalam Malaysia, dan juga oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 90-an kan. Kemudian pada tahun 60 Middle Malaysia, Malaysia sederhana. Siapa tahu agak-agak Middle Malaysia ni siapa yang memperkenalkan konsep ni, konsep bangsa Malaysia ni dalam guna istilah Middle Malaysia? Parti Melayu ke parti bukan Melayu? Agak-agak. Parti bukan Melayu. Parti bukan Melayu. Lebih tepatnya, tahu tak parti apa? DAP. DAP. Okey, betul tepat sekali, betul lah. DAP Middle Malaysia. Malaysia sederhana. Sebab biasanya kalau kita pun boleh faham kan, biasanya kalau bangsa tu dia dari segi perlembagaan kurang keistimewaan dia, maka dia akan cuba cari jalan untuk mendapatkan persamaan hak kan. Maka banyaklah konsep dia perkenalkan ke arah tersebut lah. Kemudian bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia pada tahun 2000, selepas 2000 kan. Bangsa Malaysia. Kemudian pada tahun akan datang bangsa pula kan. Bangsa apa? Dan katanya dari segi pemilihan atau nak pembentukan bangsa kat negara kita tu, masih lagi tak ada satu bangsa yang orang kata yang tepat lah untuk menggambarkan bangsa apa yang ada kat bangsa Malaysia ni kan. Kat negara Malaysia. Macam satu negara satu bangsa Kalau Jepun, negara Jepun, bangsa apa yang ada? Bangsa Jepun. Ataupun Jerman, negara Jerman, bangsa apa? Bangsa Jerman. Kalau Malaysia, negara Malaysia, bangsa apa ada? Ada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa tu, bangsa ni. Banyak bangsa kan. Jadi itulah yang ke arah lagi Jadi kat inilah kita nampak ni banyak konsep cuba diusahakan, cuba digagaskan. Cumanya masih lagi ke arah. Kalau tengok perjalanan jalan ni masih lagi belum ada penamat dia. Nak katanya belum ada satu persepakatan yang muktamad lah. Nak wujudkan satu bangsa yang sama kan. Sebab tadi kita dah belajar tadi, bangsa tu ada pandangan mengatakan dia mestilah satu etnik, satu budaya dan satu bahasa kan. Sedangkan negara kita ni ada yang bahasa Cina dan budaya Cina, bahasa India dan budaya India. Macam mana nak disatukan Jadi nampak macam susah kan. Macam susah Okey. Ni etos bangsa, etnik, nasionalisme dan bangsa. Etos. Etos kita dah bincang dah awal dulu. Apa itu maksud etos? Bahasa Greek. Yang maksud etika, sikap, kepribadian, watak, karakter. Ni boleh baca lah ni.
Jadi kalau kita sebut etos bangsa tu maksudnya nak melahirkan satu bangsa tu, etika dia, sikap dia, kepribadian, wataknya sama je. Kan? Sebab tu dia etos bangsa. Sebelum wujud etos bangsa, dia kena jelas dulu apa itu bangsa kan. Dah faham bangsa tu apa, baru boleh bincang pula etos bangsa, kan. Sebab bangsa tadi pun dah ada banyak pandangan. Kan? Nak wujudkan bangsa Malaysia pun tak berkesudahan lagi. Sebab macam-macam konsep cuba diusahakan, tapi tak wujud lagi bangsa Malaysia. Dah wujud bangsa baru boleh ada etos kan. Etos kan. Macam kalau kita sebut bangsa Jepun, bangsa Jerman, mereka dah ada mereka punya etos kan. Mereka punya etos atau mereka punya etika, watak yang tersendiri, karakter yang tersendiri kan. Tapi kalau Malaysia punya bangsa pun belum jelas lagi. Jadi nak bincang tentang etos bangsa Malaysia ni, kita faham je lah. Jadi kalau sekiranya kalau katakan dapat diwujudkan satu bangsa Malaysia ni, maka bangsa Malaysia yang dah wujud tu, dia mesti ada dia punya etos dia. Ada watak yang sama kan. Kepribadian yang sama. Serta keyakinan lah. Etos nasional. Dalam konteks Malaysia, Dr. Mahathir telah mengungkapkan etos bangsa. Dr. Mahathir dia telah wujudkan satu etos bangsa untuk negara Malaysia. Building a nation out of the diverse people with differing historical, ethnic, linguistic, religious, cultural and geographical backgrounds. Ni Mahathir punya, Tun M punya pandangan lah. Kalau kat bawah tu pula, dia dicatatkan oleh Muhammad Mahathir Ismail. Dia kata etos nasional ni ialah ciri-ciri unik. Ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Itu etos nasional. Jadi sebab Malaysia ni banyak etnik, banyak bahasa, banyak budaya, maka nak diwujudkan sebagai etos bangsa tu susah. Jadi wujudlah etos nasional kan. Yang paling tepat lah. Macam penggunaan minggu lepas kan kita bincang, penggunaan istilah kesatuan tu, sebab dah cuba guna tapi tak boleh capai, maka diubah daripada kesatuan kepada perpaduan. Nampak lebih realistik lah untuk dicapai kan. Sama juga macam etos ni. Etos bangsa nampak macam susah kan. Tapi kalau etos nasional ni nampak realistik lah, boleh capai lah. Etos nasional maksudnya watak, kepribadian ataupun sikap-sikap tertentu tu bagi suatu bangsa tu dia lebih kepada bersifat nasional kan, bersifat kebangsaan, bersifat kenegaraan kan. Lebih mudah dicapai lah. Sebab tu kata ciri-ciri unik ciri-ciri unik masyarakat setempat. Kemudian dia ada berkongsi kan, perkongsian nilai. Nilai apa? Nilai kebangsaan, perasaan kenegaraan, semangat kenegaraan ataupun kita panggil apa? Patriotik kan. Patriotik. Semangat patriotik lah. Etos nasional etos simbolisme bangsa Malaysia. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit. Dia kata nak ukur tu sulit dan hanya boleh dipantau bentuk dan intensitinya negara. Setiap bangsa ada warisan yang tersendiri sebab semua tu terikat dengan persejarahan lah. Seperti apa ni, bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, sebagainya. Etos simbolisme bangsa Malaysia. Geopolitik, negara dan perubahan politik. 222. Siapa yang tahu 222 tu apa benda? Jumlah apa 222 tu? Siapa tahu? 222 tu, itu merujuk jumlah apa tu? Siapa tahu? Ada tahu tak? 222 tu Ustaz. Yang 222 tu ke? Ini merujuk pada apa ni? 222 ni. Siapa tahu? Bilangan kerusi kat kat mana? Dekat Parlimen. Parlimen. Okey, betul Parlimen betul lah tu. 222 merujuk pada kursi di Parlimen.
yang mewakili rakyat, yang menentukan kuasa rakyat lah, membentuk negara kan tadi kan. Merah ni Pakatan Harapan, ni lama punya lah Merah ni Pakatan Harapan. Biru ni campurlah, ada hijau, ada biru, ada lain-lain Okey, itu dari politik lah. Jadi geopolitik negara dan perubahan politik. Betul lah, keadaan politik tu dia akan menentukan hala tuju negara bagaimana kan. Jadi pelbagai perspektif tentang negara bangsa. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 Sebelum merdeka, bicara tentang negara bangsa. Kalau etnik Melayu, Ketuhanan Melayu, Daulat Islamiah, Melaya Raya ataupun Melayu Raya, etnik Cina, Kerajaan British dan juga Malaya, India, Bali India dan juga Malaya. Apa ni? Macam pelik pula istilah dia. Jadi nak katanya sebelum merdeka kita bicara tentang negara bangsa. Lepas merdeka, bincang pula tentang isu pembangunan negara. Betul lah maksudnya kalau sebelum merdeka, semua etnik tu cuma semata-mata bermatlamatkan untuk mencapai kemerdekaan kan. Sebab British yang setuju antara, kalau ingat tadi yang kita baca tadi, antara 3 konsep bangsa yang diperkenalkan oleh orang Melayu yang diterima ialah majmuk tadi kan. Yang ketiga oleh British jadi itu yang sebelum merdeka untuk mencapai kemerdekaan. Selepas merdeka lebih fokus kepada tentang pembangunan negara lah. Yang etnik Cina tentang pendidikan Cina, kerakyatan dan ekonomi Kemudian pasca DEB, selepas dasar ekonomi baru, perbahasan dari PAP, DAP, MCA ni, ni Cina ni, parti politik Cina lah, kesamarataan dan pasaran. Nak minta hak persamaan pula dan pasaran. Kemudian DEB terjemahan Akta 153 dalam dasar awam. BN dan UMNO, pertumbuhan ekonomi diagihkan. Ini poin-poin ni Kemudian pada tahun 90, Tun M dan Gerakan Bangsa Malaysia. Datuk Seri Najib, Satu Malaysia. DAP, Middle Malaysia. PAS, Daulah Malaysia. Kemudian Keluarga Malaysia kan sekarang kan. PH pada 2018, Malaysian Malaysia. Kesamarataan, kebebasan, hak asasi, multikulturalisme. Maksudnya satu pemikiran kepelbagaian budaya kan. Malaysian Malaysia rupanya Malaysian Malaysia ni ialah satu gagasan, satu konsep yang menunjuk ke arah mewujudkan bangsa Malaysia yang diperkenalkan oleh PH pada sebelum ni kan. Okey, ini bentuk-bentuk lah, bentuk-bentuk nak katanya politik yang menguasai negara Malaysia tu, dia punya pendekatan dia, gagasan dia, cara fikir dia bagaimana nak membentuk sebuah negara bangsa acuan Malaysia kan. Kesimpulan, habis dah kesimpulan. Peradaban majmuk, gabungan atau campuran pelbagai bentuk peradaban yang menyerap masuk ke dalam peradaban Melayu. Ini yang kita dah belajar lah. Kemudian negara ada 4 tadi kan. Ada penduduk, ada wilayah, ada kerajaan dan ada kedaulatan. Ini memang betul-betul kesimpulan lah. Kemudian bangsa, satu kelompok manusia, satu ikatan ketatanegaraan, komuniti politik. Itu namanya antara pandangan-pandangan tentang bangsa lah. Kemudian negara bangsa, majoriti rakyatnya ialah memiliki kesedaran kesatuan, identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Itu negara bangsa kan. Negara bangsa idaman, Malay-led plural society. Nak katanya, negara bangsa idaman tu ialah satu masyarakat yang pelbagai tetapi diterajui atau dipayungi oleh anak watan. Itu Malay lah. Malay-led plural society. Negara bangsa idaman. Ethos nasional. Ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat individu. Ini ethos nasional. Ethos bangsa, ethos nasional. Ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat individu. Apa contoh yang mengikatnya? Mengikat contoh tentang nilai kebersamaan tadi kan. Nilai kebersamaan, nilai perasaan yang sama, lebih kepada semangat patriotik tadi kan. Maka benda itulah yang mengikat, itulah yang dikatakan sebagai melambangkan ciri-ciri unik masyarakat dalam ethos nasional lah. Okey, itu kesimpulan. Ini bersambung kesimpulan dia.
Okey, kesimpulan. Kesimpulan juga ni. Pra penjajah. Okey, pada zaman pra penjajah, peradaban majmuk. Ini sama macam yang anak panah itu. Sebelum penjajah datang, cuma berlaku peradaban majmuk. Lepas penjajah datang, wujudnya masyarakat majmuk. Kemudian selepas penjajah, wujud juga masyarakat majmuk. Ini tahun 2000 ke atas, masyarakat kepelbagaian. Kerencaman sosial, batas etnik nipis, hubungan horizontal, buka, berdasar dimensi etnik dan agama. Kemudian peradaban acuan Malaysia. Peribumi Melayu tambah peradaban Asia, Timur, Tengah dan Barat. Kemudian Melayu, Sabah, Sarawak dan Islam. Kemudian etnik lain. Peradaban kacukan global. Ini memang betul-betul kesimpulan ni, ringkas . Nak kata ni dalam peradaban acuan Malaysia tu ada 4 ni lah. Ada yang asal dulu, kemudian kemasukan peradaban Asia, kemudian peradaban Barat, kemudian adanya orang Melayu, kemudian masuknya Sabah Sarawak ni ke dalam negara Malaysia, dan Islam, agama Islam lah. Kemudian ada etnik lain yang masuk, kemudian adanya peradaban kacukan global. Maksudnya globalisasi lah ni, peradaban globalisasi . Okey. Itu kesimpulan dia. Ini rujukan . Okey, habis dah.